Okey, sebelum tu boleh nampak slide saya? Boleh, boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Dasuki selaku pengurusi majlis yang diraikan barisan pensyarah Dr. Poon, Dr. Jeff dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Baik, kini giliran saya untuk membentangkan refleksi pertengahan praktikum bagi diri saya. Okey, kita teruskan dengan Okey, ini adalah maklumat diri, latar belakang sekolah dan juga maklumat murid. Okey, nama saya Muhammad Syahrul Izzat bin Mat Sahid, penghurusan sejarah. Dan sekolah saya, nama sekolah saya adalah Sekolah Kebangsaan Kampung Indah. Kita lihat maklumat sekolah. Nama sekolah Sekolah Kebangsaan Kampung Indah 42700 Banting, Selangor. Kategori sekolah saya merupakan sekolah yang terletak di kawasan luar bandar, di kawasan kampung, di mana sekolah ini berhampiran dengan pesisir pantai, dengan suasana kampung yang aman dan harmoni. Murid di sekolah ini adalah seramai 271 orang. Dibarisi dengan 26 orang guru dan juga 5 orang anggota kumpulan pelaksana. Okay, ini sekolah saya. Okay, untuk makluman kelas ajaran, okay, bagi sesi kali ini saya mengajar tahun 4 UKM seramai 25 orang, 4 UPM seramai 26 orang, 5 UKM seramai 21 orang dan juga 5 UPM seramai 20 orang. Dan keseluruhan masa adalah selama 8 masa waktu mengajar. Okey, kita lihat pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang dapat saya aplikasikan semasa waktu saya praktikum. Saya menggunakan pengetahuan di dalam aplikasi teori operan Skinner seperti yang kita telah belajar pada semester yang lepas, di mana apabila saya mengajar ni saya mendapati terdapat dua masalah ataupun isu yang timbul di kalangan murid, iaitu isu yang pertama adalah murid pasif di dalam kelas dan juga yang kedua adalah isu murid bosan dengan pengajaran guru ketika guru mengajar ataupun ketika saya mengajar. Okey, kita lihat isu yang pertama bagi isu murid pasif di dalam kelas. Isu ini timbul ketika saya mengajar murid tahun 5 UPM, di mana kelas 5 UPM ni merupakan kelas tahun 5 ada dua kelas saja. Kelas yang pertama 5 UKM dan juga 5 UPM. 5 UPM ni kelas yang kedua, kira kelas yang hujung lah, kelas yang last. Okay. Saya dapati terdapat beberapa orang murid yang menunjukkan sikap pasif sewaktu PDPC dijalankan, di mana jika kadang-kadang kalau saya sebut nama mereka, mereka kadang-kadang akan tunduk ataupun mereka akan diam, tersipu malu, begitulah. Dan bila saya kena pasti rupa-rupanya mereka ini di kalangan mereka adalah merupakan murid yang berada di kelas pemulihan. Okay, apa tindakan susulan yang saya lakukan bagi mengatasi masalah ini? Saya nak katakan menjalankan beberapa, orang kata eksperimen lah, okay, dengan melakukan beberapa strategi. Okay, strategi yang pertama, saya menukar tempat duduk murid-murid yang pasif ini untuk duduk di barisan hadapan. Okay, jika sebelum ini mereka duduk di kawasan, ada yang duduk di bahagian belakang, di tepi kanan dan kiri. Jadi saya cuba untuk menukar tempat duduk mereka. Murid-murid yang pasif ini mereka duduk di bahagian hadapan. Okay, tapi saya dapati bila saya dah buat strategi ini, strategi ini kurang berjaya ataupun tidak berjaya kerana mereka
merasa malu kerana mereka menjadi perhatian murid-murid yang lain. Maksudnya murid-murid yang cemerlang lah. Dan ada kalanya mereka ini diejek oleh murid-murid yang lain. Jadi saya rasa pendekatan ini kurang berjaya dilaksanakan. Okay, saya buat lagi pendekatan yang lain, iaitu saya mengadakan sistem ganjaran di mana pendekatan ini sedikit berkesan kerana mereka terpaksa bersaing dengan murid-murid yang lain yang juga inginkan ganjaran. Namun terdapat beberapa perubahan positif kerana mereka murid-murid MPC ini mula mencuba untuk menjawab soalan yang diajukan. Bermaksud mereka sudah berani untuk bertanya ataupun aktif di dalam kelas. Okay, ini strategi ini sedikit berkesan lah. Dan namun saya tak puas hati lagi, saya buat pendekatan yang seterusnya, iaitu mendekati dan juga memberi perhatian kepada mereka, di mana saya mengaplikasikan teori keperluan Maslow. Tahu kan yang piramid tu? Saya mengambil teori keperluan kasih sayang yang kita perlu berikan ataupun yang murid perlu ada. Okay? Di mana saya sentiasa pergi ke tempat murid ini, mendekati mereka, dan kadang-kadang saya selalu bertanya. Okay, kadang-kadang kita tak mengajar pun, tapi kita lebih kepada kadang-kadang murid-murid ini kadang-kadang mereka ada masalah-masalah mereka, masalah keluarga dan juga sebagainya. Dan kita sentiasa memuji perubahan sikap mereka walaupun sedikit, dan kita cuba untuk menjadikan mereka ini sebagai pelajar contoh di dalam kelas. Okay? Kita cuba jadikan diri mereka itu yakin. Okay? Dan hasilnya mereka typo kat situ, gemar bertanya dan juga menunjukkan sikap aktif dalam aktiviti berkumpulan. Dan saya dapati kaedah ini berkesan, dan alhamdulillah murid-murid yang pasif ini tadi mula menunjukkan minat untuk belajar dan memberi fokus. Okay, kita tengok isu yang kedua, iaitu murid bosan dengan pengajaran guru. Okay, masalah ini timbul ketika saya mengajar murid tahun 4 UPM di mana terdapat beberapa murid yang menunjukkan reaksi yang membosankan apabila saya mengajar dan melaksanakan aktiviti, di mana biasalah murid kadang-kadang lagi bila waktu sejarah ni, waktu dah tengah hari, faham-faham lah kan, kadang-kadang menguap, letak dagu atas meja, dan kadang-kadang murid ni dia melakukan kerja dengan cincai ataupun cepat asal siap je supaya mereka dapat melakukan aktiviti-aktiviti lain seperti bermain, bercakap. Jadi tindakan susulan dia adalah saya cuba untuk menjadi guru yang sedikit tegas. Okay. Mereka lebih menunjukkan reaksi yang tidak berminat terhadap pengajaran guru. Saya dapati bila saya cuba tegas sikit, mereka tak berminat kepada guru. Mereka membuat perkara lain ketika saya mengajar dan juga melakukan aktiviti. Sekali lagi saya melakukan sistem ganjaran dan juga pujian. Mereka akan cuba untuk memberi tumpuan dan aktif kerana mereka nakkan ganjaran itu. Jadi mereka akan cuba bersaing antara satu sama lain, sama ada secara individu ataupun kumpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat di sini adalah di mana teori peneguhan positif ini, kita sentiasa perlu memberi pujian dan juga ganjaran kerana ia dapat memberi dorongan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu kerja yang lebih baik dan juga lebih bermutu. Tapi kalau kita memberi peneguhan yang negatif seperti denda ataupun hukuman, jadi itu akan memberikan satu perasaan tidak selesa kepada murid kerana apabila mereka melakukan sesuatu tugasan yang diberikan. Okay, kemudian kita lihat pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Okay, di mana ketika saya praktikum ini, saya belajar cara untuk menyediakan lembaran kerja. Di mana kalau kita lihat sekarang kan tak ada sistem pengasingan kelas mengikut tahap penguasaan. Okay, jadi secara semua dalam satu kelas kan. Jadi ada murid yang berada di aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Jadi kita tak boleh beri lembaran kerja secara pukul rata. Jadi kesian kepada murid-murid yang lemah ini. Jadi saya belajar cara untuk membuat lembaran kerja mengikut aras murid itu sendiri. Contohnya murid yang rendah, murid yang lemah kita bagi lembaran kerja yang begini. Murid yang sederhana kita bagi lembaran kerja yang begini.
dan murid yang dah boleh menguasai kita bagi lembaran kerja yang sebegini. Dan saya juga menggunakan kaedah ansur maju, di mana kaedah ansur maju ni yang tadi itulah bermakna kita bermula daripada kaedah yang senang dahulu. Bila dah senang, murid dah boleh buat, kita beranjak kepada yang sederhana, senang. Dan bila murid dah kuasai, kita terus kepada kaedah yang tinggi lah, maksudnya murid dah boleh kuasai ataupun tidak. Itu adalah kaedah ansur maju. Kemudian kawalan kelas semasa aktiviti kumpulan, di mana saya menggunakan whistle untuk mengawal aktiviti murid, freeze dan release, dan juga brilliant. Okey, brilliant ni nanti saya akan terangkan. Ini adalah sistem ganjaran. Okay, kita lihat cara mendenda pelajar sekiranya murid tidak menyelesaikan tugasan. Okay. Kalau boleh, apa yang saya belajar lah, kalau boleh kita janganlah memberi murid ini denda dengan perkara-perkara ataupun kita merotan ke, merotan memang tak boleh kan. Kalau boleh kita memberikan denda-denda yang boleh membina sikap positif dalam kalangan murid. Contohnya kita buat aktiviti pembentangan, lakonan, nyanyian di hujung waktu pengajaran berkaitan dengan topik yang dipelajari. Kalau itu denda yang kadang-kadang saya buat di dalam kelas. Kemudian apa yang saya belajar adalah pelaksanaan dan pengurusan aktiviti sekolah, di mana alhamdulillah semua guru-guru dan juga kaki tangan yang berada di sekolah ini membantu saya ketika saya praktikal, ketika waktu hari pertama lagi saya masuk di sini, dan saya juga memegang beberapa jawatan seperti setiausaha kurikulum dan juga penyelaras aktiviti ataupun program, penggunaan teknologi dan juga ICT, dan juga pengurusan kelas, di mana saya pertama kali dapat memegang jawatan ataupun guru kelas. Jadi di situ saya dapat belajar cara pengurusan kelas, bagaimana kita berurusan dengan ibu bapa dan sebagainya. Dan yang keempat adalah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan, di mana di sekolah ini saya dapat hasilkan galeri sejarah sekolah, di mana saya mewujudkan galeri sejarah sekolah yang memaparkan info ataupun maklumat berkenaan sekolah, pembelajaran bilik darjah melalui galeri sejarah, di mana saya melaksanakan PDPC dengan menggunakan pendekatan yang dapat menarik perhatian murid dan juga murid bersemangat untuk menyertai aktiviti dan juga pembelajaran. Okay, ini adalah galeri sejarah sekolah. Okay, yang ni belum siap sepenuhnya sebab baru tajap-tajap sikit. Jadi saya membawa murid untuk belajar di luar bilik darjah. Kalau tahun 4 tak ada belajar tentang sekolah saya kan. Jadi saya bawa murid-murid ini duduk di hadapan di kawasan galeri sejarah dan kita melakukan PDPC di kawasan itu. Kemudian adalah kit pembinaan kit pembelajaran bagi mengumpul bahan pembelajaran dan pengajaran. Okay, sebagai bahan tambahan atau sampingan kepada murid, di mana ia dapat mempelbagaikan bahan bantu belajar, juga dapat mengumpulkan bahan-bahan pengajaran seperti pencapaian murid, lembaran kerja, games, permainan dan juga sebagainya. Dan juga saya mencipta channel YouTube saya sendiri. Okay, ini adalah kit pembelajaran yang saya hasilkan. Dan ini adalah channel YouTube. Jadi channel YouTube Cikgu Syahizat, okay, di mana saya ada upload lah beberapa bahan-bahan untuk yang dapat membantu murid. Jadi murid kalau dia tak nak tengok buku, mungkin mereka boleh tengok di YouTube, di mana sekarang kan teknologi. Jadi murid saya perhati mereka lebih suka yang begitu. Okay, kemudian adalah pendapat, ulasan dan juga reaksi terhadap pengalaman berpraktikal. Saya dapat menambah pengalaman mengajar sebab pengalaman kita pun kurang, jadi saya dapat menambah pengalaman mengajar. Kemudian pelaksanaan pentaksiran yang saya cakap tadi tu, di mana kita membuat lembaran kerja mengikut tahap penguasaan murid. Kemudian interaksi dengan warga sekolah,
fasiliti dan kemudahan teknologi di sekolah. Dan yang keenam adalah masalah yang saya hadapi sepanjang menjalani praktikum dan penyelesaiannya. Kalau di sekolah saya ni peralatan dan juga kemudahan ICT ada kekurangan. Ada kelas yang tidak mempunyai LCD, jadi penyelesaiannya sekolah telah bersetuju untuk membeli beberapa unit smart TV yang akan diletakkan di dalam kelas. Jadi dengan adanya smart TV itu nanti dapat memberi kemudahan kepada bukan saya saja tapi guru-guru lain untuk melakukan aktiviti PDPC. Okay, kemudian ini kelemahan yang saya yang kedua iaitu kawalan kelas. Di mana saya mengaku yang kawalan kelas kadang-kadang agak kurang dan juga lemah. Jadi penyelesaiannya adalah kita cuba mempelbagaikan lagi teknik-teknik dan juga kaedah kawalan kelas yang berkesan dengan melaksanakan pelbagai aktiviti. Kita cuba tengok balik PAK 21 tu, jadi kita cuba untuk melaksanakan kawalan kelas supaya ia jadi berkesan. Okay, yang ketiga adalah tahap penguasaan murid yang berbeza-beza. Okay, penyelesaian dia kita membuat aktiviti dan juga lembaran kerja yang bersesuaian mengikut tahap penguasaan murid. Okay, terima kasih. Sedikit kata-kata. Guru yang menginspirasi tahu bahawa sentiasa ada batu-batu di jalan yang menghalang, dan batu-batu tersebut boleh jadi batu penghalang ataupun batu loncatan, bergantung kepada bagaimana kita memanfaatkan batu tersebut. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Syahrul Izzat atas pembentangan tadi. Okay, ada sesiapa yang ingin